Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada mean and variance of binomial distribution. So dia bagi tahu kat sini, if x follows binomial distribution with n and p, then mean dia ataupun mu ataupun ex adalah sama dengan n darab dengan p. So basically n darab dengan p. Kemudian dia punya variance ataupun sigma square ni adalah sama dengan variance of x, dia adalah sama dengan np darab dengan q. Kemudian standard deviation macam biasa, dia adalah square root of variance of x. So sekarang ni kita tengok example 4, macam mana nak kira mean and variance ni. So example 4 dia bagi tahu a coin is tossed 40 times. So ini adalah n. Find the mean and standard deviation of the number of heads appear. So yang pertama saya akan buat notation dulu. Okay, x adalah number of heads appear. Okay, number of heads appeared. So dia punya probability ni sama dengan berapa? Okay, probability untuk head appear ni adalah 1/2 ataupun dia adalah sama dengan 0.5. Kemudian kita akan buat x follows binomial distribution n equals to 40, p dia adalah sama dengan 0.5. Okay, so soalan minta kita cari mean. So mean ataupun ex adalah sama dengan n darab dengan p. So ini adalah 40 darab dengan 0.5. Okay, so kita akan dapat jawapan dia sama dengan 20. Kemudian dia minta kita cari standard deviation. So sebelum cari standard deviation, kita kena cari variance dulu. Okay, variance ataupun var x ataupun sigma square. So ini adalah sama dengan npq. So 40 darab dengan 0.5 darab dengan 0.5. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 10. Okay, jawapan dia adalah sama dengan 10. So kita punya standard deviation. Okay, standard deviation kita adalah sigma saja. So ini adalah square root of 10. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 3.162. So kalau kamu nampak, simple saja cara untuk cari mean dan variance. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay, let x follows binomial distribution n, kemudian p dia adalah sama dengan 0.22. Kemudian dia dah bagi dah kita punya mean dia adalah sama dengan 11. So soalan yang pertama adalah dia minta kita cari the value of n. So macam mana nak cari value of n? Baik, kamu tahu dia punya mean dia adalah sama dengan 11 dan rumus untuk mean adalah n darab dengan p. Okay, sama dengan 11. So n adalah n yang kita nak cari, p adalah 0.22. Sama dengan 11. So n adalah sama dengan 11 bagi dengan 0.22. So kita akan dapat jawapan kita adalah sama dengan 50. Okay, bermaksud ini adalah x follows binomial distribution, okay, with n equals to 50, p adalah sama dengan 0.22. Baik, kemudian ini adalah soalan A. Baik, soalan B dia minta kita cari variance. So variance adalah sama dengan npq. So 50 darab dengan p adalah 0.22 darab dengan Q adalah 0.78. Okey, 0.78 iaitu 1 minus P . Okey, so ini akan dapat jawapan dia sama dengan 8.58. Okey, so selesai untuk B. Kemudian untuk C dia minta kita cari probability of X equals to 4. Okey, so probability of X equals to 4 untuk kita punya distribution yang ini. So nak guna table tak boleh, sebab kalau kamu tengok kamu punya table sekarang, okey, kamu tengok kamu punya table sekarang 0.22 tiada. Okey, yang ada hanyalah 0.20 dengan 0.25. So 0.22 tiada dalam table. So kita kena kira manually. So ini akan jadi 50 choose 4. Kemudian ini adalah 0.22 kuasa 4. Kemudian 0.78 kuasa berapa tu? 46. 50 tolak 4 . So dia akan jadi 46. So ini kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.0059. Okey, so selesai untuk soalan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 3 ni kamu try buat sendiri . Try buat sendiri sebab apa? Jawapan sebenarnya dah ada kat bawah ni. Okey, so kamu try buat sendirilah untuk soalan nombor 3, tengok boleh buat ataupun tidak. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada last example, iaitu soalan nombor 4. At the local swimming club, the expected number of members that can swim a mile is 4.5. So expected number EX ataupun mean dia adalah sama dengan 4.5.
Variance dia dah bagi dah. Okay, dia adalah sama dengan 3.15. Find probability that at least 3 members can swim a mile. So sekarang ni saya akan define dulu saya punya X. X adalah members, okay, can swim a mile. Okay, so sekarang ni kita nak cari soalan ni probability of at least ni dia nak cari probability of X greater than or equals to 3, sekurang-kurangnya 3. Okay, sekurang-kurangnya 3. Okay, ini yang kita nak cari. So yang pertama kita kena dapatkan dalam bentuk X follows binomial, N sama dengan berapa, P sama dengan berapa. Ini yang kita kena dapatkan dahulu. Okay, so sekarang ni kita akan tengok, okay, EX kita adalah sama dengan 4.5. So EX ni adalah sama dengan NP sama dengan 4.5. Kemudian variance kita adalah sama dengan 3.15. So variance rumus dia adalah NPQ. Ini sama dengan 3.15. So saya boleh buat ini adalah first equation, ini adalah second equation. So saya akan masukkan first equation ke dalam second equation. So dia akan jadi 4.5 Q. Okay, yang ini NP saya masukkan kat sini. So 4.5 Q sama dengan 3.15. So Q adalah sama dengan 3.15 bahagi dengan 4.5. So saya akan dapat jawapan saya adalah sama dengan 0.7. So bila dah dapat Q sama dengan 0.7, P dia automatically adalah sama dengan 0.3. So bila dah dapat 0.3, saya akan gunakan balik equation yang pertama ni untuk cari saya punya N. So N darab dengan 0.3 adalah sama dengan 4.5. So N saya adalah sama dengan 4.5 bahagi dengan 0.3. So saya akan dapat N saya semua sekali adalah sama dengan 15. So kita akan dapatlah X follows binomial distribution. N adalah sama dengan 15, P adalah sama dengan 0.3. Kemudian barulah kita boleh cari probability of X greater than or equals to 3. So sekarang ni probability of X greater than or equals to 3 kita boleh baca daripada table. Okay, sekarang ni kamu tengok kamu punya table. Okay, kamu tengok dekat P 0.3, N sama dengan 15. Okay, kemudian kamu tengok R sama dengan berapa sekarang. Okay, R sama dengan 3. So, kamu baca daripada table, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 0.8732. Okay, ini from table. Kenapa boleh baca daripada table ni? Sebab ini dah dalam bentuk greater than or equal dan dua nilai ni, 0.3 dan 15 ni ada dalam table. Okay, so selesai untuk soalan yang keempat ni. Okay, so selesai dengan kita punya binomial distribution. So next video kita akan terus masuk kepada Poisson distribution. Okay, itu sahaja. Thank you guys.